Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih banyak-banyak kerana sanggup tonton video yang serba kurang ini. Ini aku ada satu topik yang agak menarik untuk diskusikan dengan korang semua. Prebiotik dan probiotik. Badan kita ni daripada kepala sampai ke kaki, even dalam organ dalaman macam dalam usus, macam dalam perut, terdiri daripada puluhan trilion sel-sel bakteria yang baik dan jahat. Bakteria baik dan bakteria jahat kena ada dalam keadaan yang seimbang, iaitu simbiosis. Dalam badan kita terdiri daripada 30 trilion sel-sel manusia. Tapi korang tahu tak? Bakteria tu lebih banyak daripada sel manusia tu sendiri. Iaitu sel bakteria ada 40 trilion secara general. Korang ingat korang bersih? Bukan bersih pun. Kita sebab kotor. Tapi kotor luaran. Dalaman kita bersih. Dalaman tu apa? Dalam darah. Dalam darah tak boleh ada bakteria langsung. Tak boleh. Kalau ada, korang akan dapat penyakit itu kita panggil sebagai sepsis. Ingat, kita cuma ada bakteria di luar badan, kulit, kepala sampai kaki. Dalam bahagian kita punya pencernaan, daripada mulut, perut sampai ke usus besar, sampailah ke dubur. Yang tu saja yang kotor. Antara usus besar dengan usus kecil, bakteria paling banyak dalam usus besar. Kenapa yang kita kena ada bakteria dalam badan kita? Tuhan jadikan sesuatu benda tu mesti bersebab. Bakteria baik dan bakteria jahat. Bakteria baik dan bakteria jahat kena hidup secara aman, iaitu simbiosis. First, untuk mengawal dominasi ataupun colonization bakteria jahat yang kita panggil sebagai pathogenic bacteria ataupun parasitic bacteria. Yang kedua, bakteria ni juga membantu kita untuk mencerna makanan yang kita tak boleh cerna. Contoh dalam tumbuh-tumbuhan, apa dia? Fibers, serat. Serat sebenarnya adalah karbokompleks yang kita sendiri tak boleh cerna. Tapi dengan bantuan bakteria kita boleh cerna. Macam mana bakteria buat? Okey, bakteria dia akan mencerna kita punya fibers. Contoh selulose, hemiselulose ataupun pektin. Dia akan mencerna menjadi short fatty acid. Short fatty acid yang bermanfaat untuk usus kita sendiri, contoh butyric ataupun butyric acid. Butyric acid ni mengikut kajian mempunyai ciri-ciri anti radang. Juga bakteria baik dapat mengawal penyerapan glukosa. Contoh yang boleh meningkatkan lagi bakteria jahat dalam badan kita. Korang guna artificial sweetener, contoh macam aspartam ataupun erythritol ataupun xylitol. Tapi dalam kajian, aspartam yang paling banyak menyumbang kepada masalah ini. Aspartam menggalakkan lagi colonization oleh bakteria jahat, bakteria Enterobacteriaceae. Okey, apa bakteria ni buat? Bakteria ni akan menggalakkan lagi penyerapan glukosa ke dalam badan dan seterusnya membuatkan kita gemuk dan tingkatkan lagi risiko untuk dapat diabetes mellitus. Selain itu, bakteria baik ataupun bakteria jahat yang hidup dalam simbiotik dapat juga menghasilkan satu nutrien yang agak penting untuk badan kita. Contohnya vitamin K dan vitamin B complex. Okey, vitamin K dihasilkan oleh satu bakteria kita panggil E. coli. E. coli adalah kalau terlalu banyak dalam kita punya usus, dia akan menyebabkan penyakit. Tetapi kalau di dalam keadaan simbiotik, dia akan bantu kita untuk menghasilkan vitamin K. Dapat mengawal peningkatan kolesterol dan seterusnya, boleh menyebabkan penyakit sakit jantung. Okey, kenapa? Okey, contoh bakteria jahat dapat menukar dua elemen yang terdapat dalam daging merah. Okey, kenapa daging merah sangat bahaya dalam badan kita kalau kita konsum terlalu banyak? Okey, dalam daging merah ada dua unsur yang kita panggil sebagai choline dan carnitine. Apa yang bakteria jahat ni buat? Okey, bakteria jahat ni buat akan menukarkan dua unsur ini menjadi
trimethylamine oxide. Trimethylamine oxide ni adalah satu compound yang dapat mempromotkan ataupun menghasilkan keradangan dalam arteri jantung. Arteri jantung dia radang ataupun dia inflame, dia akan block. Bila dia block, kurang blood supply kepada jantung. Lama-lama sel dekat jantung akan mati. Yang itulah menjadikan kita sakit jantung. Dan seterusnya, apa yang bakteria ni buat? Okey, bakteria ni dapat juga membantu memelihara kesihatan mental kita. Contoh, serotonin. Serotonin adalah neurotransmitter yang dapat mengawal kita punya mood, kita punya sleep cycle, kita punya memory processing. Lepas tu dapat mengawal kita punya excitement. Kalau korang depressed, salah satu neurotransmitter yang kurang adalah serotonin. Sebab tu lah aku cakap bakteria ni dapat mengawal kesihatan mental korang. Dengan apa? Dengan menghasilkan serotonin untuk otak kita. Kita punya bakteria baik ni berkomunikasi dengan sistem ketahanan kita, iaitu immune system. Untuk apa? Untuk melawan bakteria yang ketegak ni lah, bakteria yang jahat. Kalau bakteria ni masuk dalam badan ke, okay, kita punya bakteria baik akan berkomunikasi dengan kita punya immune system. Immune system kita paling banyak terdapat dalam usus. Sebab itulah bakteria kita dapat berkomunikasi dengan immune system kita untuk melawan ataupun combat bakteria jahat. Macam mana korang nak dapat? Korang nak pelihara bakteria itu supaya kita punya kesihatan usus terjaga, kesihatan seluruh badan kita terjaga. Macam mana? Diet. Back to basic. Diet. Apa yang korang makan, itu yang korang jadi. Korang makan burger, jadi bulat lah macam burger. Korang makan benda-benda yang seimbang, korang punya morfologi, korang punya bentuk badan, korang punya dalaman, insya-Allah akan jadi lebih sihat dan segar. Kita nak pelihara. Okey, sebab tu aku nak discuss prebiotik dan probiotik. Prebiotik dan probiotik ni adalah boleh kata sebagai langkah-langkah untuk kita memelihara colonization bakteria baik dan bakteria jahat. Apa itu prebiotik? Okey, dalam bahasa simple dia, makanan untuk bakteria baik dalam usus kita. Majority ataupun mostly makanan prebiotik adalah daripada fibers. Pisang, oat, asparagus, brokoli, dan bawang putih boleh. Lepas tu apple. Lepas tu dengan buah-buah lain contoh macam berries. Lepas tu kacang kuda, kacang badam, walnuts, chestnut, cashew nut. Banyak kan? Benda-benda yang korang boleh dapat secara semula jadi di sekeliling korang. So tak ada masalah lah untuk sihat. Probiotik. Probiotik ni apa? Probiotik ni adalah makanan yang terkandung bakteria baik. Memang makanan tu ada bakteria yang hidup. Okey, contoh-contoh bakteria baik yang betul-betul ada dalam badan kita. Dua bakteria ni. Tu Lactobacillus. Lepas tu nombor 2 lah Bifidobacterium. Yogurt. Lepas tu kefir. Kefir ni adalah minuman susu yang telah mengalami proses fermentation. Lepas tu 3 kimchi. Kimchi ni makanan Korea yang terdiri daripada sayuran. Contoh macam cauliflowers, brokoli, cabbage. Lepas tu mereka fermented kan dengan herba-herba. Sebab tu lah kita boleh dapat bakteria baik dalam kimchi. Lepas tu yang keempat, paling senang, Vitagen. Dalam Vitagen sendiri ada bakteria baik. A Vitagen. Kat sini sajalah kita punya lecture ataupun video untuk kali ini. Dan aku harap korang semua faham dengan segala penjelasan aku. Aku buat benda ni dalam bentuk mudah lah untuk kita faham. Aku nak korang rasa dekat dengan aku. Sebab apa? Aku nak mendidik kita semua dalam bahasa yang mudah. So apa-apa pun terima kasih banyak-banyak.
sebab nonton video aku sampai habis. Lepas tu harap Tuhan saja dapat balas jasa baik korang. Dan insya-Allah mudah-mudahan benda ni semua bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.